Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis Fadil Ustaz Karya Said, yang juga pengurusi masjid, seluruh imam-imam bila-bila, ahli jawatan kuasa JPKK, muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Ta'ala, pada malam ni kita dapat sama-sama duduk dalam satu majlis bagi menandakan rasa cinta kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak daripada begitu lama, para ulama sendiri dengan berbeza pandangan tentang sambut maulid Nabi. Kita tak boleh bincang tentang pandangan-pandangan para ulama. Hanya kita malam ni nak ingat tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang sama untuk kita muhasabah diri kita. Adakah kita benar-benar umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dihimpunkan oleh Allah bersama dengan Nabi? Cuba kita bayangkan akhir zaman ataupun hari kiamat kayak gini, manusia sejak daripada Nabi Adam alaihi salam sehingga hari kiamat, ramai mana manusia, mungkinan berbilion manusia ataupun lebih daripada itu, dikumpulkan di satu tempat. Adakah mudah kita duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atas dunia ni sendiri kita sayang ke raja. Orang yang duduk tapi raja berapa orang tak? Tak. Kalau boleh kita pun nak duduk sama dengan raja, kerja di istana, baik dengan raja. Pagi-pagi raja jumpa dengan kita, Assalamualaikum Pak Mat, sihat hari ni? Dah, kita rasa raja tanya hari ni. Tapi seramai-ramai manusia berapa orang je? Tahu? Mungkinan raja jumpa setiap pagi, ataupun raja kenal mereka dan raja baik dengan mereka, raja berjalan dengan mereka. Itu raja. Yang kedua atas dunia. Akhirat kayak gini, Nabi. Nabi ni manusia yang paling baik sekali dan kekasih Allah. Kekasih Allah. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Tok Mulu, ketua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dia bukan Nabi biasa. Dia segala Nabi-Nabi ni dia Tok Mulu. Tok Mulu kampung kita pun payuh. Kata Tok Mulu Muking ngada buluh ni. Kadang-kadang kita tak apa nampak. Dan bahkan ramai di kalangan kita tak kenal mana dia, tak minum air sama. Tu orang biasa je. Pada hari kiamat kayak gini, kita ni pula bukan sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi.
Sahabat Nabi ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, orang yang hidup sebaya dengan Nabi ataupun sezaman dengan Nabi dan sempat bertemu dengan Nabi walaupun tak cakap dengan Nabi. Itu sahabat Nabi. Kita ni 1400 tahun selepas Nabi wafat baru ada kita. Kita ni pula hidup akhir zaman. Perangai kita jauh dengan perangai sahabat-sahabat Nabi. Jauh kan? Sahabat-sahabat Nabi ni nak tengok semua Nabi, nak jumpa semua Nabi, dan dia ikut segala yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita fikir macam inilah yang membuatkan kita nak ingat Nabi. Nak ingat Nabi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingat Nabi bab ni. Dia ingatkan Nabi. Sehingga satu hari seorang sahabat Nabi mari menghadap Nabi menangis. Seorang sahabat Nabi jumpa dengan Nabi menangis. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni balik rumah berasa semua nak tengok Rasulullah. Ni orang sayang sungguh ni. Sayang sungguh. Nak tahu sayang ni macam kita. Anak cucu kita baru ni PKP lama dah lapok. Duk Kuala Lumpur. Berasa tak? Bila boleh balik. Orang kata boleh retah negeri. Balik lalu. Apa? Sebab anak-anak ingat ke mak ayah dan mak ayah pun ingat ke anak. Sayang tu sayang. Kita tu kita dengan orang puang kita lama-lama. Tak termasuk saya lah, muda ni. Orang tua pun kata mesti lama sikit pisah ingat lalu ke orang puang. Betul tak? Tanya orang tua, kita tak tahu, kita muda ni. Ingat tak? Haji? Kadang aja pisah lagi, tak aja lagi, masa tak berasa lagi. Apa kita bayar sekali kalau anak atau orang puang kita pergi anak kita Kuala Lumpur. Ya. Anak kita duduk Kuala Lumpur, anak kita ambil. Mari anak ikut kita. Dia ajak orang kita tak rugi malah. Kuala Lumpur akik kepala. Nak tengok ayam itik, nak akan kena kopi payah. Ya, mu nak gigi tok ye gi. Duk minum. Berasa tak? Bangun pagi-pagi pas nak tidur pula berasa tengok katil. Sorang. Walaupun tidur je. Dah umur 70 lebih. Tahu kita tak? Tidur aja je. Habis rem waktu pampuh tangan je. Nyanda kaki. Ngoh. Tu je. Tapi pisah lama sikit berasa lalu. Telefon mak ye. Orang lelaki payah kan nak telefon. Dia buat mahal. Tapi dalam hati ingat. Mak ye telefon. Tak kira. Mana minum air pagi-pagi. Lambat pergi balik. Nah, kita jarang telefon. Mak kita buat mahal. Tapi dalam hati beruk gelora kalau boleh. Dah tak? Tu nak kabur sayang, cinta yang sebegitulah yang ada pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat Nabi ni memang dia kuat. Allah Taala Nabi sebut dah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku lebih disayanginya daripada diri dia, ayah dia, anak dia dan sekalian manusia. Benda ni ada tak? Mustahil tak? Tak mustahil pada sahabat Nabi. Kita mungkin rasa payah kan? Membuatkan ada seorang sahabat Nabi mari jumpa Nabi menangis teresok-esok kata, ya Rasulullah, aku ni wahai Rasulullah
Duk rumah berasa sokmo nak tengokmu wahai Rasulullah, nak tengokmu wahai Rasulullah, nak jumpamu. Tapi bila berasa mari lalu. Gi jenguk rumah Rasulullah, jumpa Rasulullah. Gi masjid mayang jemaah, temu Rasulullah jadi imam. Rasulullah mengajar, mari dengar Rasulullah mengajar, jumpa Rasulullah. Tapi dia kata, ya Rasulullah, aku mikir kalau Rasulullah wafat, aku mati. Mikir tu, tengok. Kalau Rasulullah wafat, aku juga mati kayak gini. Macam kita cakap dengan orang puan lah. Oh bini kita lah. Kalau kita mati, Amba mati dulu kan. Demo lagi. Biar nak cari makan biti pula. Anak-anak kita duduk jauh belaka. Kita cakap dengan orang puan kita gitu. Ataupun orang puan kita pula cakap. Dia kata, baik toki dia. Kita pun mari mikir kalau kita mati dulu, abang piye nak masak, piye nak basuh pakaian, piye nak lipat pakaian, piye nak bersih rumah ni. Dah. Walaupun dalam hati kita jawab mudah je, mu tak ada lagi aku kahwin lain pula. Dah. Walaupun boleh jawab gitu, dalam hati dah jawab, depan dia aku rasa hati dah. Walaupun boleh jawab gitu, tapi itulah tanda cinta. Nak kabur cinta sahabat Nabi ni, buat banding yang biar kita nampak lah. Sahabat Nabi ni gitu juga, dia mari mikir, dia cakap Rasulullah, ya Rasulullah, kalau Rasulullah wafat mati kayak gini, aku mati kok. Rasulullah ni kekasih Allah, sudah tentu bila masuk syurga Rasulullah duduk di syurga, hak comel sekali, hak tinggi sekali, hak hebat sekali. Dah. Syurga Firdaus kan? Syurga Firdaus hak comel sekali, duduk tengah dekat aras Tuhan. Mesti Nabi ni syurga hak tempat comel sekali. Macam dunia dia, dah tak? Orang hak sok duduk tempat comel sekali. Mana-mana bawah. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, oh tengok istana negara Lepas dia kata, wahai Rasulullah, aku pula kalau Allah Ta'ala takdir aku boleh masuk syurga, aku duduk syurga bawah-bawah je. Ada rumah, bukan kata tak ada rumah, bukan tak ada syurga, ada syurga tapi duduk bawah. Macam mana aku nak pergi jumpa mu, wahai Rasulullah? Tu yang nangis. Yang nangis mikir akhirat kayak gini, susah nak pergi jumpa Nabi. Nangis sahabat Nabi. Dah kita ni, kita dah lah kita ni atas dunia payah dah, memang nak jumpa dah Nabi atas dunia ni. Dah. Malaikat orang yang diberi pilihan oleh Allah mimpi jumpa Nabi, tu pun jumpa mimpi. Dah. Dah akhirat kayak gimana kita? Nabi duduk singgasana syurga comel, duduk tengah. Pas kita ni nak pergi duduk tepi Nabi. Mesti orang hak duduk tepi Nabi ni sahabat-sahabat Nabi. Hak duduk dekat Nabi ni anak beranak Nabi, keluarga Nabi dulu. Fatimah Az-Zahrah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, cucu dia Hasan, Husain, anak beranak dia. Dah kita duduk mana? Kita duduk mana? Ni kita kena mari mikir akhirat. Nak suruh kita mikir akhirat. Sahabat Nabi ni bila bercakap macam tu, Rasulullah senyap. Rasulullah nak jawab sebab duduk akhirat. Atas dunia ni mungkin Nabi boleh kata apa, muai duduk tepi rumah aku lah apa. Buat rumah tepi saja mau kita di sini, mau mereka buat tepi tu. Akhirat Rasulullah senyap. Allah Ta'ala buat turun Quran pada Nabi. Tu ayat Allah Ta'ala sendiri jawab, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dua syarat tu hal tu. Mu boleh tengok Nabi, mu boleh jumpa Nabi, mu boleh bertemankan dengan Nabi. Dah nak buat temawana orang ramai masa tu, jangan mikir.
Jangan mikir dah orang ramai-ramai nak pergi jumpa Nabi mana. Dah. Orang baik ni ramai, lepas kita nak pergi jumpa Nabi, mesti orang buat keliling Nabi ni ramai dah. Dah nak jumpa mana? Jangan mikir tu. Allah Ta'ala boleh buat cara dia macam mana. Tapi dua syarat je Tuhan kata, sesiapa yang taat pada Allah dan pada Rasulnya, mereka ini akan bersama-sama dengan Nabi-Nabi. Bersama dengan Nabi-Nabi. Terasa tak dalam kepala, dalam hati kita kalau boleh nak tengok Nabi Muhammad? Terasa tak? Dah tentu terasa. Terasa tak nak tengok Nabi Ibrahim? Terasa tak nak tengok semua Nabi-Nabi? Orang kata Nabi Yusuf ni comel, Nabi Ismail ni macam ni, Nabi Musa dia kata gagah. Kita berasa tak nak tengok semua Nabi-Nabi hak hebat ni? Terasa. Tuhan kata dua. Kalau mu nak duduk sama Nabi-Nabi, taat pada Allah, taat pada Rasul. Wasiddiqin, orang yang benar dan membenarkan semua yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Duduk tengok Sayyidina Abu Bakar, tengok orang-orang yang hebat. Wasyuhada, orang yang mati syahid, orang juang yang mati syahid hebat-hebat. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka inilah akan menjadi teman yang paling baik. Tuhan jawab dulu. Bila dengar ayat ni kepada dia, senyum dia, suka. Bagus. Boleh duduk dengan Nabi kau. Suka dia. Tu orang zaman dulu. Bukan manusia dan sahabat Nabi je yang beriman terasa macam tu. Allah Ta'ala gambarkan haiwan, kayu, batu, makhluk Tuhan ni rindu, sayang, kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni biasanya bila dia baca khutbah dulu pada awal-awal, orang buat tunggu kayu je pak khutbah dia. Tunggu pokok kurma. Tunggu tu lah. Nabi nak baca khutbah, naik atas tunggu tu tinggi sikit, baca khutbah. Bila orang ramai dah, sahabat-sahabat Nabi pun beri cadangan ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kita tukarlah mimbar ni. Dah mimbar ni tunggu kayu je. Kita buat mimbar comel kan. Ada 3 tangga. Sebab tu sejik zaman dulu kau ada 3 tangga lah. Ikut Nabi buat 3 tangga, mudah sikit. Kita buat mimbar 3 tangga saja, Rasulullah naik atas tu je khutbah comel kan. Kali tak akhir sebelum orang cabut tunggu kurma itu, tiba-tiba Rasulullah tanya sahabat-sahabat yang dengar Nabi sedang berkhutbah ni. Nabi tanya, adakah kamu semua dengar sesuatu yang sedang menangis dan teresok-esok? Dengar tak? Sahabat Nabi ni dengar orang menangis, tapi dia ingat ada sahabat Nabi yang menangis. Sebab sahabat Nabi ni biasalah, bila dengar Nabi tazkirah, bila dengar Nabi ceramah, bila Nabi cerita bab dunia dan akhirat, buat syurga, buat neraka, ada sahabat Nabi akan menangis. Jauh kita tau, jauh saya lah rasa nak syubat syurga, bab neraka, payah nak menangis ni, payah nak terbit air mata ni. Sahabat ni menangis. Jadi sahabat ni bila Rasulullah tanya, mau dengar tak tangisan dan esakan tangisan orang? Para sahabat kata, ya Rasulullah, kami dengar. Tapi para sahabat ingat sahabat-sahabat Nabi yang sedang menangis di sekeliling ni. Kata Rasulullah, yang menangis ini ialah tunggul batang kurma ni. Batang kurma ni menangis. Sahabat dengar nangis lagi. Batang kurma ini menangis, kata Rasulullah. Sebab apa dia menangis? Rasulullah kata dia menangis kerana dia sedih. Dia akan dibuang dan aku akan berdiri atas mimbar yang baru, dan aku tidak lagi berdiri di atas batangnya, di atas belakangnya untuk menyampaikan khutbah. Dia menangis sedih kerana dia akan berpisah dengan aku. Tengok Allah.
Lepas tu kata Hasan Al-Basri kata, kenapa kamu wahai umat Islam tidak menangis mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan batang pokok kurma menangis bila mengingati akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu atas kurma. Jumpa Nabi, orang nak buang dia, Nabi dah naik dah atas belakang dia. Kita ni tak jumpa lagi dengan Nabi ni. Pas kita nak ingat Nabi, nak lihat cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok kayu, kalau baca kitab Syama'il, Dalailun Nubuwah, kitab-kitab yang banyak menceritakan pokok kayu ni boleh berjalan bila Nabi panggil. Pokok bila Nabi panggil, mari pokok. Unta, mari. Dia tak menundukkan tubuhnya di depan Nabi bagi menunjukkan hormat dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta. Buraq dalam peristiwa Isra Mi'raj. Buraq ni Nabi nak naik tau. Bila malaikat Jibril bawa buraq depan Nabi, buraq ni wak liar. Buraq ni wak liar. Bak ia wak liar, ia tak kenal Nabi kita Muhammad. Malaikat Jibril kata, wahai buraq, kamu tahu ke tak, orang yang akan menunggangimu ni adalah manusia yang paling baik sekali atas dunia ni, yang diutus oleh Allah kepada sekalian manusia, kekasih Allah, hamba Allah, Rasulullah. Buraq dengar gitu, Allah malu. Buraq boleh malu. Buraq malu kerana dia buat dia sikit ni Nabi nak naik. Suka dia bila Nabi naik atas kenderaan itu, tunggang dia, perjalanan dia mau Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah perjalanan Isra dia. Bila kita baca cerita ni, kita pun nak fikir, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini walaupun dia manusia, tapi dia manusia yang istimewa. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Hei Muhammad, mukabur korang, innama, bahawa sesungguhnya, ana basharun, aku manusia macam kamu. Nabi ni manusia macam kita. Dia makan, dia minum, dia buang air, dia nikah, dia nak korang puang. Dia tak? Dia ada sifat-sifat fitrah yang ada pada manusia ni, ada pada Nabi. Serupa macam kita ni, serupa pada sifat fitrah, bukan serupa perangai macam kita. Tak? Kita kata, oh kita ni, tak? Kadang-kadang lewat akad mayang, mungkin Nabi gitu, bak ia manusia. Tak. Hak tu bukan perangai manusia. Lewat semayang bukan perangai manusia. Tak? Kedekut sebenarnya bukan sifat fitrah manusia. Bukan sifat fitrah manusia. Fitrah manusia ni comel, bersih, putih. Tapi kerana apa manusia mari sifat buruk, sifat uduh, sifat dok molek? Kerana syahwat dan syaitan. Hanya sifat manusia kemungkinan sedih. Itu sifat manusia. Nabi sedih sampai menangis anak dia mati. Sifat manusia. Gembira ada pada manusia sebagaimana ada juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lapar ada pada Nabi, lapar ada pada kita. Kenyang ada pada Nabi, kenyang ada pada kita. Sakit ada pada Nabi, sakit ada pada kita. Sihat ada pada Nabi, sihat ada pada kita. Bahkan kadang-kadang sifat masam muka ada pada Nabi sebagaimana ada pada kita. Nabi ada kok sifat masam, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, sehingga akhir. Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini bukan buat dosa,
bukan buat dosa, tetapi sifat Nabi. Ada juga sifat manusia. Sifat Nabi ni ada sifat manusia. Kita, kalau kita nak marah ke orang, nak marah ke anak-anak kita masang tak? Ada tak sifat marah kita? Ada tak? Kan ada sifat manusia. Masang sikit, tengok anak pun tengok, apa ayah masang tak? Ni tak? Orang puang kita, kalau kita nak marah lambat masuk, kita balik rumah tak nak makan lagi, masang. Dia tanya pun tak apa jawab. Tu hak jenis baik kan. Kalau hak jenis bekang kan, marah dah lu, jekoh dah lu. Mu ni duduk rumah buat kenapa? Betul tak? Kita balik apa hak tu bekang sikit. Hak jenis sejuk sikit, masang. Masang tu kerana Nabi kita juga abasa. So Allah Ta'ala puju, Allah Ta'ala tegur Nabi, abasa wa tawalla, telah masam mukalah Nabi itu, wa tawalla, berpalinglah Nabi, paling, anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Abdullah bin Ummi Maktum datang nak jumpa Nabi, orang buta. Nabi ngah mengajar, jumpa dengan pembesar Mekah ni, mari jumpa Nabi. Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abu Lahab, jumpa dengan Nabi. Nabi nak sapa agama, dakwah, ngah mengajar. Abdullah bin Ummi Maktum ni tak sedar bab ia buta. Dia tak tahu Nabi sedang mengajar. Dia mari daripada jauh, dia kata, ya Rasulullah, arsyidni, wahai Rasulullah, ajar dan berilah panduan kepadaku, wahai Rasulullah. Ia ganggu Rasulullah mengajar tu, membuatkan Rasulullah masam muka, nak arah. Mengajar, ya. Cerita kok mengajar, ada orang cakap sana arah kok. Ya, dia mengajar depan, dia mengajar belakang. Tapi nak marah-marah dia lari pula teruk lah. Nak marah dia dah kayaknya dah latih teruk je. Aku mengajar cakap dekat pula. Suruh mengajar apa? Dia abasa wa tawalla, bukan setakat masang. Nabi tunjuk ia nak marah, berpaling Nabi. Anja'ahul a'ma, ketika datang pada Nabi orang buta. Allah Ta'ala beritahu pada Nabi, ini betul balik. Mungkin orang hak mari itu hati dia bersih, jiwa dia bersih dan nak mendapat pembersihan daripada wahai Muhammad, ataupun dia nak dengar tazkirah kerana tazkirah itu memberi manfaat pada dia. Rasulullah sedar, Rasulullah betul balik. Tapi bukan maknanya Allah Ta'ala benci pada Nabi, tak. Kerana manusia ni kadang-kadang ada penilaian dia berbeza, tak. Agak mari sejik tengok Tok Imam, mari sejik masam muka Tok Imam, dia kata, oh Tok Imam ni masam muka. Dia nak tengok kita, tak. Betul lah dia baluh dengan bini dia, masam sejik mikir dalam kepala otak tu, dok tengok dah orang dia ngah mikir ni, bini aku ni kalau nak kira nikah 40 tahun dah, aku cerai sekarang, aku cerai, anak cucu ramai, malu pula, dah tua, tahu dia orang kampung suara panjang, orang kata pula tua-tua cerai. Tapi ikut punya hati ni berapa panas barang semua, rasa gerang, aku cerai dalam hati. Dia ada dah orang bujang seorang tu, janda silent tu, kedai tu nampak nok kereta tu, mari pula dalam kepala otak jahat syaitan mari dah. Mari mikir gitu pula. Masuk seorang, orang lain tak pasang, orang tengok, wah ni Tok Imam masang nak tegur kita apa. Manusia ada silap, ada salah, tapi jangan meletakkan siapa. Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad, bukan Allah Ta'ala siapa tidak meletakkan Nabi Muhammad ni hina sehina-hinanya, tak. Bahkan bila Nabi Muhammad ni ditegur oleh Allah, Nabi Muhammad ni jadi Habibullah, kekasih Allah. Walaupun teguran Allah Ta'ala letak dalam Al-Quran, kita baca Quran, baca mau cerita ni, adakah menjatuhkan maruah Nabi? Tak. Adakah menunjukkan sombong Nabi? Tak. Bukan menunjukkan jahat Nabi? Tak. Tapi menunjukkan Nabi itu memiliki sifat manusia. Pak manusia ni ada marah. Tak ada manusia ni sempurna. Hak depan saya ni sempurna belaka? Dah. Saya lagi lah.
Tak ada manusia yang sempurna kita nak cari dialah bijak, dialah hebat, dialah segala-galanya. Tak ada. Kalau hebat belaka tau, dok tokoh Perdana Menteri ni, hak ni tokoh, hak ni tokoh, hak ni tokoh aja. Bak orang dok puas hati lah. Nak tengok ni dok puas hati, tengok ni dok puas hati, tengok ni dok puas hati, ni dok. Makna begitulah keadaan manusia ni. Tapi keistimewaan yang ada pada Nabi, Nabi kata yuha ilayya, Allah Ta'ala wahyukan kepada aku wahyu. Ni beza, membuatkan Nabi ni istimewa. Istimewa sungguh, istimewa Nabi ni. Sehingga ada seorang sahabat Nabi ambil darah Nabi, isyarat Nabi bekam, Nabi bekam, darah bekam, darah bekam. Kalau kita bekam, sanggup tak kita beri ke bini kita? Mak ye, tok ye, sayang, sayang sungguh ni, nikah lah, dah tak? Darling, sayang, darling, baby, kenapa pun orang muda panggil lah ni, tak? Sayang sungguh ke bini dia. Kita bekam, kita beri tak dulu ke bini kita? Ni darah hamba kita sehidup semati. Sayang kita tidak akan putus selama-lamanya, bagaikan air di cicang besi. Dah tak? Tak pisah kita. Sayang kita. Tua sama tua, sakit sama sakit, susah sama susah. Ni darah hamba. Hamba berasa tak berbuang darah, sayang. Nak ke boleh setitik darah tu, makannya mana nak boleh setitik darah tak? Mu kata mu sayang aku mak ye, minum darah ni. Bini kita sanggup tak mak ye kat belakang? Sanggup tak minum darah bekam tok lelaki kita? Apa jawab seorang? Sanggup tak? Hai, payah nak jawab tau. Ha? Ha? Ne? Oh, ini bekang. Ini bekang. Mari hek ikat dak jauh dak dulu. Dia orang puan kata uzur dah bang. Uzur dak jauh pek bau lain. Ha, dak jauh-jauh sikit. Bersih biar bersih kan apa anyir bau lah. Mandi warna ni. Sabun dak ni. Bau lain. Tu baru-baru tak? Ha. Kalau dia tunjuk, apik pepek dia tunjuk depan kita. Motor lalu dah. Oh, kita legang ke tu. Tapi beza. Nabi ni bila bekal, dia beri ke sahabat dia. Kata, dia pergi buang lah. Mudah cakap kita. Dia buang mana-mana. Sebab Nabi ni, najis dia terus ditutup oleh bumi. Dia berok cakap mudah lah. Bumi ni ambil lalu kambuh. Nak jaga. Tak? Hak tu, bak tu istimewa pada Nabi ni, tak ada benda yang ada pada tubuh Nabi najis. Tak ada. Tak ada benda tubuh Nabi ni najis. Kita idea kita tengok kohok tiga. Ada jenis orang tak jauh ada ke? Ada. Keluar sedikit, puh ludah dia. Tanek kali jenis dok dibasa. Ya tak idea je. Idea pun orang tengok utuh. Tak beradab. Tak tahu. Bah ambil dia pula. Ngoh orang makan ramai-ramai. Orang nak makan tak jadi krek dia. Tahu. Inguh senguh pula. Kalau kita tanya mana rasa ingat COVID-19 yang kemarin minum air. Dia kata hok putih je jernih bukan hijau. Putih pun mana main inguh gitu. Itu dah Nabi dah hak ada pada Nabi bersih belaka. Dan Nabi tak buat gitu. Walaupun bersih kali dia kata air dia aku bersih ambil tak. Tapi air tadi darah Nabi ni, sahabat Nabi ni ambil, dia nak buang tak tahu. Dia hormatnya dia pada Nabi, sayangnya dia pada Nabi, kasih dia pada Nabi, jaganya Nabi. Tahu Nabi tak tahu nak buang mana, nak lepom mana.
lepo tanah tu dia katakan orang mari pejok, orang mari buat menapa makan dia ayam ke kekor di serigala ke. Payah minum. Tengok sahabat Nabi sayang pada Nabi ni. Kita kata sayang Nabi kau, tapi nak ikut Nabi atas dunia ni payah. Nak puasa macam Nabi, nak mayang macam Nabi, nak buat ibadat macam Nabi, nak hidup macam Nabi, nak cakap macam Nabi, nak Allah. Minum darah Nabi. Pas minum darah Nabi, jumpa dengan Nabi pula. Nabi pun tanya lalu Nabi ni tahu Allah Ta'ala beri dah dia yuha ilayya. Nabi tanya lalu, dah darah hamba buang mana? Dia kata, ya Rasulullah, aku minum wahai Rasulullah. Minum. Bak dia minum darah Nabi. Darah Nabi itu bersih suci. Dia dapat satu keistimewaan yang Nabi khabar lalu. Sesiapa yang darah dia bercampur dengan darahku, tidak akan dimakan oleh api neraka. Allah. Minum darah Nabi, darah dia, tubuh dia tak akan dimakan dan dibakar oleh api neraka. Ada seorang sahabat Nabi SAW, bila nak perang, Nabi suruh duduk dalam saf, barisan yang lurus. Dia ni duduk depan sikit. Rasulullah ambil batang panah, Rasulullah tekan perut dia. Tekan perut dia. Suruh betul saf ni. Tekan. Betul kat dulu. Dia kata, ya Rasulullah, sakitnya. Sakitnya ya Rasulullah. Dia ngadu. Aku nak Rasulullah, aku nak balas. Aku nak kisos, nak hukuman balik. Sebab Rasulullah menyakitkan aku. Nak semula balasannya. Bila nak gitu, dia kata, ya Rasulullah, akak sahabat ni kemungkinan tak akan baju. Ya Rasulullah, aku nak balas semula, tapi Rasulullah kena akak baju kau, biar kena pada kulit kau. Rasulullah akak, dah orang nak balas akak. Bila Rasulullah akak, mak dia pergi cium. Rasulullah tengok pelik, apa dia nak kata nak cocok, nak cocok, betul tak? Payah ke cium. Dia kata, ya Rasulullah, kemungkinan ini perang tak akhir aku wahai Rasulullah. Aku nak agar kulit aku berjumpa dan bersentuh dengan kulitmu wahai Rasulullah. Rasulullah sebut juga, sesiapa yang kulitnya bersentuh dengan kulitku, dia tidak akan dibakar oleh api neraka. Allahu Akbar. Tu sayang cintanya sahabat-sahabat Nabi pada Nabi. Kita nak buat gitu, boleh tak? Tak boleh. Kita nak minum air, nak minum bekam Nabi, boleh tak? Tak boleh. Nak peluk Nabi, boleh tak? Tak boleh. Bah bila boleh buat gitu? Akhirat lagi. Dan macam mana nak duduk di akhirat teman dengan Nabi SAW? Kena ikut Nabi. Pakai ikut Nabi. Hayati kehidupan ini ikut Nabi SAW. Macam mana kita nak hidup Nabi? Memakmurkan masjid, mari majlis ilmu, banyak berselawat pada Nabi, banyak istighfar pada Nabi, banyak mengingati tentang sunnah-sunnah Nabi dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Suka-sukanya malam ni kita buat program macam ni, mengingatkan kita bahawa kita ni Allah jauhnya dengan Nabi, tapi dengan harapan kita berdoa siang malam, kita buat dua perkara dan kita usaha nak buat dua perkara. Yang pertama taat pada Allah, yang kedua taat pada Nabi SAW. Insya-Allah Allah Taala akan himpunkan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.